Ummi Abdillah sallallahu alaihi Muhammad, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata sana Aisyah sallallahu alaihi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad, yaghshu jaisyun al-Ka'bata, akan memerangi suatu tentera akan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, apabila mereka berada di Baida, yaitu sebuah tanah lapang di permukaan bumi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim sallallahu alaihi Muhammad, akan ditenggelamkan daripada yang awal sehingga yang akhir di kalangan mereka. Qala, kata sana Aisyah radhiyallahu taala anha, sallallahu alaihi Muhammad, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, sallallahu alaihi Muhammad, bagaimana ditenggelamkan yang pertama sehingga yang terakhir, wa fihim aswaquhum, di kalangan mereka ada orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka, wa man laisa minhum, yaitu sallallahu alaihi Muhammad, orang yang bukan dari kalangan mereka. Qala, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ya, mereka akan ditenggelamkan daripada awal sehingga yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kita baca pada malam ini hadis yang berkaitan dengan peristiwa di akhir zaman sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita merasakan hadis yang dibaca ini akan menjadi satu kenyataan tidak lama lagi, insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kita sebut sallallahu alaihi Muhammad, yaghshu jaisyun al-Ka'bata, akan memerangi oleh suatu tentera akan Ka'bah. Maknanya sallallahu alaihi Muhammad, satu tentera akan datang berperang di arah Ka'bah. Maknanya mereka akan datang ke Mekah. Mereka akan datang ke Mekah sallallahu alaihi Muhammad. Zahir daripada hadis sallallahu alaihi Muhammad, seperti mereka akan meruntuhkan Kaabah. Bukan maksud mereka akan meruntuhkan Kaabah, tetapi mereka ada matlamat di Kaabah. Matlamat di Kaabah ialah untuk memerangi seorang laki-laki yang telah pun diisytiharkan sebagai Al-Mahdi. Seorang laki-laki yang telah pun diisytiharkan sebagai Al-Mahdi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tentera tersebut sallallahu alaihi Muhammad, mereka akan menuju ke Kaabah. Mereka akan menuju ke Kaabah sallallahu alaihi Muhammad untuk perangi seorang laki-laki yang telah pun mendakwa ataupun diisytiharkan dirinya sebagai Mahdi sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya tuan-tuan, siapa yang dimaksudkan, tentera mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang akan datang untuk perangi Mahdi di Kaabah sallallahu alaihi Muhammad? Tuan-tuan, para ulama menjelaskan sallallahu alaihi Muhammad itulah tentera yang disebut dengan tentera As-Sufyani.
tentera yang disebut dengan tentera As-Sufyani. Cumanya hari ini Rasulullah SAW Muhammad, hari ini subhanallah Rasulullah SAW Muhammad, kita masih tercari-cari. Kita masih tercari-cari Rasulullah SAW Muhammad, di mana duduknya tentera As-Sufyani. Saya rasa macam dekat. Sebab tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, hari ini Syiah sudah pun menggila. Syiah sudah pun menggila Rasulullah SAW Muhammad. Bila mana berlaku peristiwa di Syria Rasulullah SAW Muhammad, maka terbongkarlah siapa Syiah yang sebenarnya Rasulullah SAW Muhammad. Betapa umat Islam di Syria, mereka diperangi oleh kerajaan Bashar al-Assad yang ditolong oleh Hizbullah, yang ditolong oleh Republik Syiah di Iran. Ya tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, walau apapun jawapan politik yang orang bagi, sebenarnya Rasulullah SAW Muhammad ada tindakan yang berselindung di sebalik tindakan politik Rasulullah SAW Muhammad. Barangkali kita semua Rasulullah SAW Muhammad tak dengar berita yang berlaku di Iraq. Peristiwa di Iraq, umat Islam di Iraq Rasulullah SAW Muhammad, mereka menempa nasib, menerima nasib seperti mana yang berlaku di Syria. Baik, tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, bila berlaku kemasukan Syiah ke Iraq dan juga Syiah ke Syria secara besar-besaran, tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad di akhir zaman ni, ini ialah peristiwa di akhir zaman. Semua orang tahu dan baca hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Rasulullah SAW Muhammad, yang berkait dengan Dajjal. Dan semua orang barangkali maklum, sebelum daripada keluarnya Dajjal akan berlaku satu peristiwa yang disebut dengan Zuhurul Mahdi, zahirnya Mahdi Rasulullah SAW Muhammad. Cuma siapa Mahdi itu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita semua tak tahu Rasulullah SAW Muhammad. Tapi yang pastinya subhanallah Rasulullah SAW Muhammad, Mahdi itu tenteranya ialah mereka yang membawa panji-panji hitam yang datang daripada timur Rasulullah SAW Muhammad, yang hari ini semua orang yang berperang dengan proksi Amerika, dan Amerika sendiri mengharapkan mereka lah tentera kepada Mahdi, dan mereka semua membawa panji-panji hitam. Termasuk gerakan umat Islam di Afghanistan, iaitu Taliban pun berpanji-panji hitam. Termasuk juga baru ni di Syria Rasulullah SAW Muhammad, mereka yang berperang dengan proksi Amerika di Syria, iaitu golongan mujahidin Rasulullah SAW Muhammad, telah pun dapat menggabungkan sebanyak 100 brigade tentera. Kalau hari itu mereka berperang sendiri-sendiri, Rasulullah SAW Muhammad berperang sendiri-sendiri. Di wilayah tu satu brigade, di kampung tu satu brigade. Hari ini mereka dapat menghimpunkan 100 kumpulan tentera mujahidin bersatu untuk berdepan dengan tentera Syiah Bashar al-Assad Rasulullah SAW Muhammad, dan mereka juga membawa panji-panji hitam. Maknanya peristiwa akhir zaman ni Rasulullah SAW Muhammad. Macam mana tuan-tuan
dapat kita faham hadis ni, bila mana umat Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sudah berperang di Syria sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka umat Islam sebenarnya sudah pun melengkapkan senario-senario peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada Syiah masuk ke Syria, seperti mana hari ini, mereka masuk terlebih dahulu di Iraq. Bila Syiah Iran mula masuk ke Iraq, sampai hari ini kerajaan Iraq itu dipimpin oleh mereka yang beragama dengan agama Syiah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang merujuk kepada Syiah di Iran, di Iraq sekarang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syiah di Iraq sekarang, Syiah yang merujuk pada Syiah di Iran. Bila mula masuk tentera Syiah di Iran, dia mula masuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad selepas berlaku pergulingan terhadap Presiden Saddam Hussein. Jadi ketika itu dibuka seluas-luasnya Syiah yang berada di Iran untuk masuk ke Iraq, dan berlaku di Iraq seperti mana berlaku di Syria pada hari ini, cuma tak keluar mai kepada kita. Di subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cumanya siapa Syiah ni? Lepas insya tuan-tuan akan lebih kenal Syiah insya-Allah. Cuma saya nak baca hadis ni. Nabi kata satu tentera akan menuju ke Kaabah. Tentera itu adalah tentera As-Sufyani. Apa makna As-Sufyani? As-Sufyani merujuk kepada satu keturunan, iaitu keturunan Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan ialah ayah kepada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kedua-dua mereka itu Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah pun seorang sahabat Nabi. Baik. Macam mana boleh jadi Sufyani? Bila kita sebut keluarga Rasulullah, mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga Rasulullah yang tak boleh makan harta zakat, yang tak boleh menerima zakat. Sedangkan Rasulullah SAW Muhammad, dua beradik ni, iaitu Al-Muttalib dan Hashim ni, mereka bukan dua orang, mereka 4 orang semua, 4 beradik. Iaitu Rasulullah SAW Muhammad, Abdul Syamsin dan juga Naufal, 4 beradik. Tapi Bani Abdi Syamsin tak disebut dengan Ahlul Bait. Begitu juga Bani Naufal tak sebut sebagai Ahlul Bait. Yang disebut Ahlul Bait ialah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi-nabi kita itu ialah Bani Hashim. Imam Syafi'i Bani Al-Muttalib. Disebut dua kelompok ini sebagai Ahlul Bait. Tuan-tuan, pasal apa? Anak cucu Abdul Syamsin dan juga anak cucu Naufal tidak disebut Ahlul Bait, sebab mereka perangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang dengan, mereka memerangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka mereka tak dibilang, anak cucu mereka tak disebut dengan Ahlul Bait. Cerita tuan-tuan, persekitaran ini dah bermula lama. Yang dikatakan Rasulullah SAW Muhammad, cerita ni akan berlaku perang di Kaabah ni
Sebab Syiah sudah ada Mahdi dia, iaitu imam yang ke-12 yang akan kembali balik selepas ghaib. Itulah Imam Mahdi Syiah. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah sallallahu alaihi Muhammad, masyhur dalam hadis, Mahdi itu ialah Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Siapa Muhammad bin Abdullah? Tak tahu. Dan di kampung kita pun banyak Muhammad bin Abdullah, tak tahu. Tapi kata ulama, Muhammad itu nama dia, sallallahu alaihi Muhammad, nama dia betul. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, Abdullah itu ialah majaz. Pasal semua kita ni anak Abdullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu. Ahli sunnah tidak menetapkan siapa Mahdi. Syiah sudah menetapkan siapa Mahdi. Faham daripada hadis ni sallallahu alaihi Muhammad, kalau sudah zahir seorang yang mendakwa dirinya Mahdi ataupun dia diisytiharkan sebagai Mahdi sallallahu alaihi Muhammad, tengok-tengok dia bukan seperti mana yang dikehendaki oleh Syiah, maka berlakulah ni. Mereka pergi untuk perangi seorang yang mendakwa dirinya Mahdi. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, hak ni tuan-tuan, ni fasa ketiga ni. Fasa ketiga, iaitu sallallahu alaihi Muhammad, pertemuan di antara Bani Hashim dan Bani Abdi Syamsin. Yang pertamanya berlaku sallallahu alaihi Muhammad ketika mana Hashim ni dia kembang dengan Abdul Syamsin. Kembang dengan Abdul Syamsin. Ketika mana keluar daripada perut mak mereka sallallahu alaihi Muhammad, tangan jari Hashim ni tertusuk ke dalam dai Abdul Syamsin sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila ditarik jari itu keluar, darah itu bersembur. Orang Arab ketika itu mengatakan sesuatu yang tak baik akan berlaku kepada mereka dan anak cucu mereka. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka berlaku yang pertamanya pertemuan di antara Bani Hashim dan Bani Abdi Syamsin. Bani Hashim menyokong dakwah Rasulullah, Bani Abdi Syamsin menentang dakwah Rasulullah. Itu pertama. Yang keduanya sallallahu alaihi Muhammad berlaku, iaitu pertemuan di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang menyebabkan berlaku perang Siffin. Sayyidina Ali Bani Hashim, Sayyidina Muawiyah Bani Abdi Syamsin. Tuan-tuan, sehingga berlakulah peristiwa yang disebut daripada peristiwa yang disebut tadi, berlakulah peristiwa tahkim, perang di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, ramai mati. Ringkasnya sallallahu alaihi Muhammad, tentera Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu meletakkan Quran di hujung tombak, maknanya adalah ni kitab damai atas nama Quran. Kumpulan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengiyakan, kalau macam tu kita kena tunduk dan terima sebab nak berdamai atas dasar Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, berlaku perdamaian. Sayyidina Ali hantar wakil dia, Sayyidina Muawiyah hantar wakil dia berbincang. Keputusan daripada perbincangan sallallahu alaihi Muhammad, maka setiap orang itu kena menurunkan ketua masing-masing. Wakil Sayyidina Ali kena menurunkan Sayyidina Ali, wakil Muawiyah kena menurunkan Muawiyah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pada ketika itu sallallahu alaihi Muhammad, hak itu keputusannya, wakil setuju. Jadi orang yang pertama dia ditunjuk untuk mengisytiharkan menurun pemimpinnya ialah wakil Sayyidina Ali. Maka dia pun mengisytiharkan menurunkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Selepas diisytiharkan, bangun wakil Sayyidina Muawiyah sallallahu alaihi Muhammad, tapi dia berpolitik sallallahu alaihi Muhammad.
Katanya oleh kerana Sayyidina Ali telah pun diturunkan daripada tampuk kepimpinan, maka saya mengangkat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka berdirilah yang dikatakan dinasti Muawiyah ataupun masalah Sayyidina Muhammad, pemerintahan Bani Umayyah. Okey, ketika itu ternafilah hak Bani Abbasiyah, kerajaan Al-Abbasiyah. Agak-agak tuan-tuan rasa nak marah tak? Bila berlaku macam tu, nak marah, simpan ram, tak apa, hari ni hari hang, tuan-tuan. Sehinggalah subhanallah, zaman tu bersilih ganti soalan Sayyidina Muhammad, sehinggalah akhir sekali tertegak pula kerajaan Bani Abbasiyah selepas mereka mengalahkan Bani Umayyah. Sampai kita tengok dalam sejarah tuan, punya marahnya Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah ni sampai korek balik kubur pemerintah ataupun raja-raja sultan Bani Umayyah. Tu tuan-tuan, tu 2 kali pertemuan. Orang Arab dah baca bila mana darah di tangan dicabut daripada soalan Sayyidina Muhammad, daripada dahi, terpancut darah, ni tak baik ni. Tak tahulah lepas ni akan jadi macam mana. Perang kali kedua, kali ketiga ni tuan, hadis ni. Kali ketiga ni pertemuan di antara soalan Sayyidina Muhammad, di antara soalan Sayyidina Muhammad, Mahdi yang merujuk kepada Ahlussunnah dan yang merujuk kepada Syiah. Kalau tuan tengok di Iran, banyak ulama-ulama di Iran tu berserban hitam. Kalau berserban hitam, soalan Sayyidina Muhammad dipaham kata mereka tu Ahlul Bait. Tapi kalau pakai serban putih, dia bukan Ahlul Bait. Tuan-tuan, betulkah soalan Sayyidina Muhammad, mereka yang berserban hitam itu benar-benar Ahlul Bait? Betulkah mereka yang berserban hitam itu Ahlul Bait? Tuan-tuan, ceritanya sebagai contohnya, As-Sayyid Hasan Nasrullah sebagai contoh, pemimpin Hizbullah. Pasal apa dia pakai serban hitam? Taib, sebab soalan Sayyidina Muhammad dikatakan keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dikatakan. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Syiah ni tuan-tuan, satu masa akan terbukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka bukan Ahlul Bait. Akan terbukti itu masa insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Walaupun mereka mengatakan mereka Ahlul Bait, tapi bila kata bin tu, bila sampai pada satu peringkat, kita pun tak tahu di mana bila berlaku masalah Sayyidina Muhammad penyelewengan keturunan ni. Mereka menyangka sampai kepada Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, sebanyak lari. Lepas tak masuk lain tu, dia masuk lain kepada Abu Sufyan. Dia masuk pada lain Abu Sufyan. Ini akan dibuktikan insya-Allah. Tak lama kita akan dapat dibuktikan insya-Allah. Maka timbullah hadis Nabi ni, As-Sufyani. Bila mana zahir di Kaabah masalah Sayyidina Muhammad, orang yang mendakwa ataupun diisytiharkan sebagai Mahdi, mereka ada Mahdi dah Syiah ni. Mereka akan angkat tentera untuk pergi perangi Mahdi di Mekah. Ni hadis ni. Pun insya-Allah kalau umur kita panjang, kita dan hadis ni insya-Allah. Kalau umur kita panjang, kita sempat dengan hadis yang kedua kita baca ni. Baik, soalan Sayyidina Muhammad.
fa idza kanu bi baida'a. Tuan-tuan, maknanya Syiah yang ada hari ini siapa? Syiah yang ada pada hari ini masalah Sayyidina Muhammad, iaitu proksi Yahudi. Iaitu proksi Yahudi masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca hak ni masalah Sayyidina Muhammad, wallahu alam, hak ni berasa-berasa lah hati saya. Baik, masalah Sayyidina Muhammad yang kita berasa, Yahudi ni tuan-tuan, dia ada satu protokol di antara protokol Yahudi, iaitu untuk membentuk Israel Raya daripada Sungai Furat hingga Sungai Nil. Daripada Sungai Furat sehingga Sungai Nil, iaitu untuk membentuk negara Israel Raya. Jadi kalau dalam masalah Sayyidina Muhammad, kalau Yahudi itu sendiri nak pergi perangi negara Arab, kita kata bukan satu usaha yang mudah. Bukan satu usaha yang mudah. Soalan Sayyidina Muhammad. Makna Yahudi ni dia guna proksi. Dia kena menggunakan proksi. Jadi di antara soalan Sayyidina Muhammad, proksi Yahudi yang ada selain daripada Amerika ialah Syiah. Kenapa kita kata macam tu? Tuan-tuan, siapa yang mengasaskan ajaran Syiah? Yang mengasaskan ajaran Syiah iaitu seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Maka kalau macam tu, dia saling tak tumpah, ajaran Syiah tu sama seperti Yahudi. Salah Sayyidina Muhammad. Ajaran Syiah tu sama seperti Yahudi. Kalau kita diskuskan soalan Sayyidina Muhammad tentang ajaran Syiah ni, kita tengok sama macam Yahudi. Apa tanggapan Syiah kepada golongan Sunni, Ahli Sunnah? Sama seperti mana Yahudi menanggap kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Baik, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, kalau kita baca hadis di akhir zaman masalah Sayyidina Muhammad, tentera Dajjal yang sebilang 70,000 hingga 80,000 itu, mereka datang daripada Iran. Tentera Dajjal di akhir zaman ni, masalah Sayyidina Muhammad, yang Dajjal akan dibunuh di sebuah tempat oleh Nabi Allah Isa AS, dipanggil Babul Lud. Tentera Dajjal itu sebahagiannya datang daripada Iran. Daripada mana? Daripada Asfahan. Daripada Asfahan. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik, maknanya orang kata Asfahan tu Yahudi ke Syiah? Tuan-tuan, iaitu satu kompromi masalah Sayyidina Muhammad di antara Syiah dan juga Yahudi. Dalam hadis tersebut menyebut tentera Dajjal ni memakai satu, kita kata kepiah lah, yang dipanggil togo. Kepiah ke serban tuan, iaitu satu bentuk serban yang tanpa ekor, serban yang tak ada ekor. Wallahu alam. Saya nak mengatakan masalah Sayyidina Muhammad, siapa mereka tu? Hasakat tu yang dapat barangkali subhanallah masalah Sayyidina Muhammad yang dapat saya katakan. Cuma nak tengok betul ataupun tidak, kalau umur panjang tengok. Kalau umur panjang tengok. Yang menarik perhatian saya juga, alhamdulillah saya pernah sampai di sebuah tempat yang namanya Ghutah di Syria. Ghutah ni ialah, kalau tengok daripada hadis masalah Sayyidina Muhammad, Ghutah ni dia ialah masalah Sayyidina Muhammad, benteng yang paling kuat umat Islam di akhir zaman, pada zaman Sayyidina Mahdi alaihi salam. Itulah benteng mereka di Syria, di sebuah tempat namanya Ghutah. Hari ini maklumat yang kita terima masalah Sayyidina Muhammad, tentera Bashar ni mereka serang habis-habisan di Ghutah.
Dan para mujahidin pula mereka berkubu yang paling hebat di Ghutah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad itu makna perkara-perkara yang akan berlaku kalau umur kita panjang. Di akhir zaman kita sempat untuk melihat peristiwa ini. Yaghshu jaishun al-Ka'bah, satu tentera mereka akan keluar menuju ke arah Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, bila mana mereka sampai di sebuah tempat namanya Baida'. Baida' ni ialah sebuah tempat di antara Madinah dan juga Mekah. Allah Sayyidina Muhammad, satu tanah lapang di antara Mekah dan Madinah. Yughsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka tu akan ditenggelamkan daripada awal sampai habis. Tentera Sufyani akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad sebelum sempat mereka sampai ke Kaabah. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, macam mana akan ditenggelamkan mereka daripada awal sampai habis tu Rasulullah? Wa fihim aswaquhum, di kalangan mereka tu bukan semua tentera As-Sufyani, tapi ada orang yang dipanggil orang-orang yang berjalan bersama dengan mereka. Bila tentera tu nak pergi ke Mekah, ada orang tumpang jalan sekali. Sahabat Sayyidina Muhammad. Wa man laysa minhum, di kalangan mereka itu sahabat Sayyidina Muhammad ada orang yang bukan dari kalangan mereka. Baik. Yaitu sahabat Sayyidina Muhammad, yaitu orang yang keluar bukan bertujuan untuk berperang. Bukan keluar bertujuan untuk berperang. Salah Sayyidina Muhammad. Cumanya oleh kerana tentera tu bergerak ke Kaabah, mereka join sekali. Macam mana? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, nasib mereka bila bangkit esok macam mana? Nabi kata, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ya Sayyidina Muhammad, mereka akan ditenggelamkan daripada awal sampai habis. Tentera As-Sufyani ditenggelamkan semuanya. Cumanya thumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi mereka pada ketika itu kita bangkit di akhirat esok, mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Jadi kalau tuju untuk memerangi umat Islam, mereka akan menerima hukuman, uqubah, balasan sebab nak perangi umat Islam. Kalau tujuan untuk join sekali bukan nak berperang, mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Taib, soalan Sayyidina Muhammad. Sampai kata ulama, soalan Sayyidina Muhammad, cuma pada hari itu yang tak ditenggelamkan hanyalah tepung yang dibawa bersama-sama mereka bertujuan untuk menjadi tepung yang dibawa tujuannya nak buat roti. Tepung yang tenggelam, tapi orang semua tenggelam. Baik. Kalau umur kita panjang, masalah Sayyidina Muhammad, kita sempat untuk melihat hadis yang Nabi kata ni, iaitu umat Islam akan diperangi oleh golongan As-Sufyani. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kita berasa-berasa benda ni dia takkan berhenti mendadak, tapi dia akan berterusan. Bagi contohnya isu Mesir. Isu Mesir ni masalah Sayyidina Muhammad, dia takkan berhenti sehari dua ni, bahkan dia akan berterusan selama 13 tahun. Selama 13 tahun ni isu di Mesir. Jadi saya ingat itulah sikit satu peringatan kepada kita semua, insya-Allah, sebagai persediaan kita untuk menghadapi zaman kacau bilau di akhir zaman masalah Sayyidina Muhammad. Dan zaman itu sudah pun kita masuk, dan insya-Allah pada malam ini kita bersama dengan para ahli ulama kita. Selagi mana kita duduk dengan para ahli ulama, insya-Allah kita akan selamat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abna rahmatika arhamar rahimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuma saya minta maaf pada tuan-tuan, tak boleh bersama dengan tuan-tuan, bersama para ulama kita lepas isyak lagi. Saya dah kena balik kampung di Baling, ada kematian anak menakan malam ni akan simpan. Lepas isyak lagi saya dah kena balik. Jadi tuan-tuan teruslah bersama para ulama kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat pada Allah, insya-Allah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli di atas kuliah selepas maghrib pada hari ini, insya-Allah. Jadi mustami'in mustami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya dijemput pengarah program kita, iaitu Ustaz Helmi bin Raizan daripada Pondok Sik, untuk menyampaikan sedikit cenderamata untuk kepada Syekh Zainul Asri kita, untuk kenang-kenangan sempena program kita pada malam ni, iaitu Himpunan Ulama Turat Seri 3 2013 pada malam ini. Jadi dipersilakan Ustaz Helmi untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli di atas kuliah yang disampaikan, insya-Allah. Mustami'in mustami'ah ma'asyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perhatian kepada semua hadirin hadirat semua, sila penuhkan ruang utama di dalam stadium Suka Menanti pada sekarang ini, insya-Allah. Sebentar lagi azan akan berkumandang untuk masuknya waktu solat fardu Isya, dan kita akan menunaikan sembahyang fardu Isya dahulu, dan insya-Allah selepas salat fardu Isya kita akan mengikuti program yang kita rancang, iaitu Himpunan Ulama Turat 3, iaitu di dalam Dewan Stadium Suka Menanti Negeri Kedah Darul Aman, insya-Allah. Jadi sama-sama kita untuk salat fardu Isya.